Terima kasih kerana masih bersama Prokartek. Kita bersama dengan Datuk Chevi. Kita nak tahulah siapa itu Datuk Chevi. Sudah pasti daripada family dalam industri kesihatan dan juga former MD of BP Health Group dan keluar untuk menjadi pengasas dan juga CEO untuk BookDoc. Jadi terangkan siapa anda dan juga memang saya tahu anda juga seorang atlet juga ni. So macam background lah, saya sebelum ini saya belajar kat Malaysia, lepas tu kat luar negara England dan Amerika. Selepas tu saya jadi investment banker di New York. Lepas tu baru balik family business buat finance. Lepas tu the last post as a MD lah. Selepas tu saya ada satu kawan dia sama saya, both kita kat itu EY, Young Entrepreneur Award yang kita dapat. So dia cakap, kenapa you tak buat something on digital healthcare? Saya cakap, kenapa nak buat bentuk macam tu? Dia cakap, sebab you buat brick and mortar, dia ada limitasi. How many you boleh buka? Why don't you become a aggregator macam Uber ke Grab kan? Dia tak ada taksi, tetapi dia largest taxi fleet, you boleh cakap lah di Malaysia, kat Singapura, kat dunia lah. So why don't you do something similar? Number one. So number two, yang banyak reason pengasas ini ialah sebab ada orang, saya kat healthcare kan, semakin lama semakin banyak orang tahu, sentiasa tanya apa doktor bagus, siapa terdekat, siapa harga berpatutan kan. So I ada kerja yang penting, bukan saya nak tak nak hirau kawan saya, tetapi saya ada full time job, bukan call center. So I say why not make it more digestible, easily, macam you cari restoran ke hotel ke boleh masuk lah, contoh Agoda ke Trivago ke equivalent of healthcare. So that is the second trigger point. Trigger point number 3, ada satu kawan, dia ada near death lah from dengue. So saya tolong. So saya cakap, these are the trigger point. Kenapa tak pergi buat company yang baru untuk keseluruhan of people punya healthcare dan untuk kepentingan masing-masing lah. And of course sebab COVID kan, COVID have show the kepentingan. Orang sentiasa cakap, whether you kaya ke tak kaya ke, pelajaran tinggi tak tinggi, you will never sacrifice dua barang. Satu, edukasi. Number 2, health. Tapi it shows you during this pandemic that nothing is more lagi penting dari health. Sebab sekolah pun tutup. Sekolah orang pun tak pergi. Cikgu pun tak ada kalau nak belajar. So it shows that health is a priority now. So people start tukar dia punya packing order dia. Kepentingan kesihatan, nyawa, ada duit pun tak boleh beli. Ilmu lain semua boleh beli. Kereta boleh beli, jam tangan boleh beli, baju kasut semua boleh beli. Tapi itu kepentingan kesihatan itu tak boleh beli. Very interesting sesuatu yang cukup menarik apa yang dikatakan bahawa health is number one lah. Kalau nak jadi kaya ke, kalau nak jadi smart, everything I think physically tu kena sihat lah, that's number one. Tapi kat Malaysia ni of course kita lihat industri kesihatan semakin berkembang dan also it helps the economy of Malaysia, Datuk. Jadi boleh ceritakan sikit why digital healthcare is the way moving forward for Malaysia? I think of course number one, convenient. Dan itu optimization. Jangan sikit-sikit pun nak pergi doktor, nak pergi beratur, pergi kapak. You pergi jumpa doktor, you pandu sana 15 minit plus kapak 20 minit. Pergi balik 1 jam. Tengok doktor 5 minit buat apa, basi masa. When you can do it online digitally, the doctor so happy tak payah you datang. Susah payah kan? So number one. Number two, the healthcare industry. Ada banyak ialah for follow up cases, so disease management, diabetic, hypertension, so dia pakai itu digital healthcare, boleh monitor with all those IoT, you boleh integrate blood pressure, glucometer, your wearable device, and everything dia macam your personal doctor. Yeah, very interesting. I agree with you lah. I think that is something that Malaysian kena embrace kan, bahawa teknologi ini membawa kita ke dunia yang lebih baik untuk menambah baik, bukan saja dalam kesihatan tapi banyak lagi lah. Di Malaysia, Datuk, what do you think? You are in this industry tentang teknologi kesihatan. Is there any updates, any teknologi yang paling latest yang Datuk boleh share kat kita? Teknologi, dia ada banyak barang in teknologi, actually they are always there, tapi itu usage setting sebab orang takut share data. Tapi when now you got in a lot of country, dia itu compulsory, you must pass your data. So dia boleh buat contract tracing. So people are more open that because of this. Tetapi kalau sebelum itu you nak bagi data, orang takut.
apa you nak buat sama data saya. Tetapi kita will follow all the rules and regulation. Contoh, kita not only PDPA compliant sebab kita operate in 5 countries dan ada banyak multinational pakai kita punya app, so kita kena pun compliant sama GDPR. Dan kita bekerja sama banyak insurance company, so itu cyber security, internet penetration rate, banyak barang yang kita kalau buat fulfillment to comply. That's why yang paling penting ialah itu trust that orang ada kepada kampung punya kesihatan of your company. Anything when you do with people's life is about trust. Yeah, definitely. Nyawa individu, nyawa keluarga kita amat penting, and of course nyawa rakyat Malaysia dan seluruh dunia lah. Untuk BookDoc semakin berjaya bermula pada tahun 2015 dan saya lihat lebih ramai sudah pun tahu apa itu BookDoc dan kita harap lebih ramai lagi lah. Untuk anda, Datuk, sebagai leader of BookDoc, what's BookDoc for 2021 and in the future? I think our job is to keep integrating more and more services based on the demand of the market lah. So contoh, banyak orang cakap mau rakan pekerja, so kita ada rakan pekerja baru, contoh Nando's Chicken. Dia boleh dapat makan ayam lah, contoh. Nombor 1. Nombor 2, lagi banyak grocery punya chain. So nombor 3, also all the IoT lah, lebih banyak IoT. So IoT contoh weighing machine, thermometer, yang semua itu that will become your personalized doctor. Tapi at the end of the day, the roadmap for technology bukan untuk 1 tahun. It's normally a 3-5 year dan banyak execution yang kita perlu buat, not only on the development side but on the education side also equally important. Terima kasih, Datuk, and all the very best to you, especially to BookDoc, and thank you for the invention, dan kita berharap industri kesihatan dan kesihatan untuk rakyat Malaysia semakin baik untuk masa akan datang. Thank you very much, Datuk. Thank you. Dan begitulah, untuk kesihatan, sudah pasti kesihatan secara digital adalah way moving forward untuk Malaysia. Suka ataupun tidak, kita perlu menggunakan teknologi dalam segala industri, tapi paling penting nyawa mahupun kesihatan adalah nombor 1 buat kita semua. Baiklah, terima kasih kepada peminat Trocartech, sampai di sini saja. Sudah pasti saya Sharon Wee sebagai host akan membawa kepada anda informasi teknologi terkini dan seperti biasa akan memperkenalkan kepada anda bakat-bakat tempatan Malaysia. Kita jumpa lagi.